Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata masih panjangkan umur kita hingga pagi ni. Alhamdulillah, dia yang telah menghidupkan kita pagi ni. Wajib kita kenal dia yang menghidupkan kita. Alhamdulillahillazi ahyana. Dialah telah hidupkan kita ba'da ma amatana, selepas malam tadi ditidurkan kita, dimatikan kita. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita nikmat Islam, dimudahkan pada kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia belah ihsan dia semata. Berikan pada kita keupayaan dan daya untuk boleh berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah pagi ni kita nak mulakan baca kitab Matan Johara. Setelah Alhamdulillah kita selesaikan baca kitab Sirajul Huda tu, satu lagi kitab akidah kita nak baca, namanya Matan Johara Tauhid. Nak mula ni kita baca Fatihah sekali, hadiahkan paling utama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya muslimin muslimat, khas pengarang kitab kita ni nama Syekh Ibrahim Al-Laqani. Itu juga penterjemah dia. Tak disebut siapa penterjemah asal dia yang daripada kitab Jawi ni. Dan ada yang telah merumikan dia, itu nama tertera di awal kitab tu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dapat kita baca daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Dan dapat pula faham daripada awal hingga akhir, insya-Allah. Dan dapat pula dengan apa kita belajar ni, betul-betul dapat capai kita tauhid pada Allah Ta'ala dalam kehidupan seharian kita dengan praktikalnya. Saat kita belajar dengan berkitab ni, kebanyakannya adalah teori. Macam mana nak melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan taufik hidayat Allah Ta'ala limpah kurnia dia, khasnya dengan kita nak mula kitab ni. Mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan diberi yang kita benar-benar jadi ahli tauhid. Kerana perjalanan kita tauhid ni, dia perjalanan batin, perjalanan akidah yang kita duk buat ni. Dengan amalan zahir ni perjalanan jasad kan. Jadi nak belajar bab akidah ni supaya benar-benar hidup hati sanubari kita, kerana yang paling penting dalam kehidupan kita ni mestilah bawa dengan ruh dan jasad. Jadi bawa ruh tu, atau istilah kita sebut terdekat qalbi kita ni, boleh faham, boleh sedar, boleh kenal dengan perkara istimewa Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita mengenal Allah Ta'ala ni, insya-Allah. Dan harapan kita mudahan dapat baca sampai habis. Kalau tak habis pun, saya habis ke tuan-tuan habis, mudahan apa yang kita dah sempat belajar, ambil faham, akan menjadikan sebagai satu ilmu yang bermanfaat, makin menambahkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, makin menjadi sebab untuk menambahkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Ibrahim Al-Laqani wa ala mutarjim lil lughah al-Malayyuwiyah
wa mutarjim ila rumiyah. Wa ala hadhihi niyati syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba baca dulu ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Fa arsyadal khalqalidi lil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Fa arsyadal khalqalidi lil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Fa arsyadal khalqalidi lil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Muhammadul aqib li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadul aqib luris astagfirullah. Muhammadul aqib li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadul aqib li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Macam tu. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. فأرشد الخلقالدين للحق بسيفه وهديه للحق. محمد العقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. Kitab dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab praktikal pun kita memang diajar untuk setiap benda buat mulakan dengan Bismillah. Nak menunjukkan bahawasanya setiap apa kita buat hendaklah ada akidah kita dengan Allah Ta'ala. Buat tu dengan nama Allah. Terjemah dengan nama Allah. Maksud dengan nama Allah, dengan Allah. Kerana sebutkan isim, maksud dengan isim itu adalah musamma. Maksudnya zat yang diletakkan nama tu apa? Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kalau nisbah pengarang dia kata aku karang. Kalau kita dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ni, aku mengajar. Kalau mengaji Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ni, aku mengaji. Itu seumpama dia. Memang kita diajar untuk capai tauhid ni, setiap apa yang kita buat Bismillah kan dia. Dengan mana sedarkan apa yang kita buat dari lain, betulkan niat kita adalah untuk Allah, kerana Allah, dengan Allah. Mesti betulkan, benarkan akidah kita. Yang kita buat ni tiada lain melainkan untuk cari redha Allah Ta'ala. Tiada maksud lain.
Itu adalah maksud kita jadi, atau Allah Ta'ala jadikan kita atas muka bumi ini supaya boleh capai macam mana untuk menzahirkan kehambaan diri dan kebaharajatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita sentiasa sedar bila pun apa pun yang kita buat semuanya adalah Bismillah, dengan nama Allah. Dengan mana? Kalau pandang pada sudut daya upaya, la haula wa la quwata illa billah, tak ada daya upaya melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada apa yang ada kat kita ni, melainkan semuanya adalah limpah kurnia daripada ihsan, kurniaan dan pemberian daripada Allah Ta'ala belaka. Tiada yang lain daripada dia yang boleh bersekutu, berkongsi, berpakat, bersahabat atau seumpamanya untuk menganugerah pada kita melainkan Allah. Jadi bismillah tu atas takdirnya bismillahi. Pengarang ni wa alifu, aku karang. Kita bismillahi ata'allamu, bismillahi wa alimu. Dengan nama Allah aku mengaji, dengan nama Allah aku mengajar. Maksud dengan nama adalah dengan Allah. Satu dalam Quran sebut sabbihisma rabbikal a'la. Tanzihkanlah, bersihkanlah, bertasbihlah, maksudnya bersihkan, tanzihkan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, maksudnya tanzihkan, nyahkan, tidakkan daripada nama Tuhan kamu yang maha tinggi itu. Apa maksud tanzihkan nama? Tanzihkan zat. Tanzihkan zat Allah Ta'ala daripada apa yang nama kekurangan, apa yang nama naqais, apa yang nama naqis. Nyahkan, bersihkan, tanzihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Jadi asal nak sebut apa? Sabbihisma rabbikal a'la, tanzihkan nama Tuhan kamu, dengan mana tanzihkan zat Tuhan kamu. Pasal murad dengan isim adalah musamma. Murad dengan isim adalah bahasa Arab sikit. Dikenaki dengan nama tu adalah musamma, Tuhan mempunyai nama. Kalau hatta kita syahadah la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah, nak syahadah dengan siapa tu? Dengan musamma Allah. Maksudnya zat yang bernama Allah tu. Kalau kita syahadah Muhammadur Rasulullah, bukan nama tu, tapi Muhammadun tu mana? Muhammad ibnu Abdullah, yang dia khatamun nabiyyin, khatamul mursalin. Itulah kita mengaku asyhadu anna Muhammadan tu. Aku bersaksi bahawasanya Muhammadan ni, Nabi Muhammad ni adalah Rasulullah. Apa maksudnya? Yang bernama dengan Nabi Muhammad, maksudnya zat Muhammadiyah, diri Nabi Muhammad tu. Itulah maksud dengan nama Muhammad. Cuma kalau kita sebut Muhammad, kita tak sebut nama Muhammad, tapi Muhammad tu nama. Hatta diri kita pun kalau sebut nama orang, nama siapa? Nama Abdullah. Maksud kita panggil nama tu adalah mempunyai nama, Tuhan diri punya nama. Baik. Jadi bismillah dengan mana? Bila. Ataupun dengan bismillah dengan mana? Bi'aunillah. Dengan limpahan kurnia Allah Ta'ala. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim tu wa alifu. Aku tulis, aku garang. Jadi dimulakan dengan bismillah, nak mengajar kat kita apa saja kehidupan kita yang berlaku lah ni, mesti ada jalan tauhid ke Allah Ta'ala, sedar kan dan faham kan. Apatah lagi yang telah kita belajar dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, sedar kan bahawasanya apa saja kehidupan kita ni tiada lain melainkan dia adalah tajalli daripada Allah Subhanahu Taala, yang dialah yang nyata, yang zahir. Yang kita ni, kewajipan kita adalah menzahirkan dia, menyatakan dia, mentauhidkan dia, sedar kita kepada dia. Hati sanubari kita kena cerah, boleh menyuluh dia. Istilah suluh tu, sedar kita, Allah hidup aku, Allah melihat aku. Itulah ketika iman, itulah yang kita duk sebut bismillah tu.
Maksud apa? Nak bagi rasa dalam hati bahawasanya tiada apa yang aku buat ni melainkan bismillah ay musammallah, dengan zat yang bernama Allah tu. Nak faham macam mana? Bahawasanya dialah ilah kita, dialah kuasa, dialah sempurna. Tapi akal tak boleh nak bicara, nak faham zat dia. Macam mana? Subhanallah, tak ada siapa boleh bahas zat dia. Kerana membahaskan zat Allah Ta'ala ni adalah perkara yang di luar kemampuan yang ada oleh akal kita untuk kita nak fikir siapa dia zat Allah Ta'ala ni, apa zat Allah Ta'ala ni. Melainkan sekadar yang diberi dan ditunjuk ajar oleh Nabi, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Ta'ala sendiri ceritakan dan dihurai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana yang nak dipaham daripada Al-Quran tu, ciri dan sifat Allah Ta'ala tu adalah berdasarkan apa yang dihuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia menafsir, dia yang menghuraikan. Tentu kalau ada benda yang kita tak mampu nak faham, sedangkan dia ayat Quran, kaedah kita macam mana? Serah ya makna dia pada Allah Ta'ala, dan kalau nak faham, cari pada ahli dia untuk nak dipahamkan apa maksud yang dikendaki. Baik. Jadi bismillah ni dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah, dengan daya upaya daripada Allah Ta'ala. Siapa Allah? Allah nama bagi zat wajib wujud. Ar-Rahman pun nama dia, Ar-Rahim pun nama dia. Kalau sebut dengan mudah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama pemurah tu. Pasal apa dipanggil pemurah? Pasal Allah namakan dia Ar-Rahman, pandang pada sudut nisbah memberi, dan dia beri semua makhluk dia bagi apa? Bagi atas jalan Rahman ni. Orang tak beriman pun dia beri, ada nyawa, ada panca indera, ada akal, dia beri harta benda, ada anak bini. Pasal apa dia beri? Pasal dia Ar-Rahman. Jadi pemberian Ar-Rahman ialah limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada makhluk tanpa mengira sama ada Islam ataupun kufur, sama ada kira, tak ambil kira sama ada dia taat ataupun neraka, tapi dia beri belaka. Itu adalah pemberian dengan Ar-Rahman. Kalau sebut Allah, pandang sudut dari segi nama ke Allah tu pasal apa? Allah, nama dia Allah. Kerana nama dia Allah, dia satu-satunya ilah, dia saja yang mempunyai sifat ketuhanan. Selain daripada dia tak akan memiliki sifat ketuhanan sama ada dari sudut zat, sifat, perbuatan ataupun pemilikan. Ar-Rahim lah, Ar-Rahim pun dengan makna memberi dan mengurnia. Cuma Ar-Rahim adalah pemberian khas. Pasal itulah diterjemahkan penyayang, kerana setiap yang disayang akan ada pemberian khas yang diberi, tak beri pada hak lain. Jadi nama Allah Ar-Rahim tu adalah sifat memberi Allah Ta'ala, mengurnia, limpah kurnia dia kepada orang tertentu, pandang pada sudut apa yang Allah Ta'ala taklifkan kat kita untuk buat, kita pun usaha buat bersungguh. Apatah lagi perkara itu telah dijamin oleh Allah Ta'ala untuk memberi anugerahkan kepada kita. Kita berbuat sabab untuk dapat rahmat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala bagi rahmat dengan rahim dia beri. Pasal yang tu bukan bagi semua, tapi siapa usaha dia dapat. Pemberian macam tu pemberian Ar-Rahim. Walau bagaimanapun semua adalah limpah kurnia dia Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala pada kita. Ya. Terus sekali lalulah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Di atas kaedah kita belajar nahu pula, ba tu huruf jar, setiap huruf jar mesti ada tempat takluk. Jadi kalau tak ada tempat takluk, kataan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni, dia akan jadi ayat tergantung, tak boleh faham. Nak faham dia mesti hubungkan dia dengan sesuatu yang munasabah, apa yang kaitan dengan nama Allah ni. Macam kita sebut, selalu saya ajar, saya sebut dengan kaedah misal. Kalau saya kata dengan tangan kanan, ni dengan nama Allah,
Maksudnya dengan zat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Buat apa? Maka dia ayat tergantung kalau tak dihubung kaitkan dia dengan sesuatu. Macam sebut dengan tangan kanan, kalau berhenti dekat tu, apa? Tak selesai ayat tu kan. Melainkan kena sebut dengan tangan kanan aku bersalam. Dengan tangan kanan aku menulis. Dengan tangan kanan aku memberi. Dengan tangan kanan aku makan. Dengan tangan kanan aku minum. Dengan tangan kanan apa saja yang munasabah untuk jadi tempat takluk pada dengan tangan kanan tu lah. Kalau dengan tangan kanan aku istinja, boleh? Agak istinja tangan kanan. Jadi asal nak sebut apa? Taklukkan huruf jar tu dengan sesuatu yang munasabah dengan dia. Jadi kalau tu dengan tangan kanan, kalau bismillah ni apa munasabahnya dia? Atas sebut ulama, apa-apa yang kita dah buat ala babi takrim atau menzahirkan taat, sama ada taat tu wajib, sunat, atau fardu kifayah tu, bismillah kan dia dengan mana? Dengan nama Allah. Dengan mana? Dengan nama Allah apa perbuatan kita dah buat tu? Pakai kasut, bismillah. Maksudnya bismillah al-basu na'al. Dengan nama Allah aku pakai kasut. Makan, bismillahi, dengan nama Allah aku makan. Minum, bismillah aku minum. Apa maksud bismillah aku minum? Dengan Allah ni aku minum. Dengan nama Allah ni aku minum. Apa maksud dengan nama Allah? Dengan Allah lah. Apa maksud minum dengan Allah Ta'ala? Allah yang beri daya upaya ke aku, sabit daya upaya ke aku yang dengan anugerah dia. Dengan tu dia beri kepada aku kebolehan untuk apa kita perbuatan kita tersebut tu. Buat perbuatan, ambil gelas, ada air mesti minum. Itulah maksud kata dengan nama Allah aku minum. Sedarkan aku minum ni, Allah yang beri aku keupayaan minum, Allah yang rezekikan aku untuk minum. Dari segi teori dia macam itulah prinsip untuk kita nak praktik bismillah ni. Satu, bismillah dia satu formula am sangat yang limpah kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kat kita untuk mudahkan kita untuk zikrullah, untuk ingat pada Allah SWT setiap masa. Bismillah. Tak hafal doa macam-macam. Nak makan, bismillah. Nak duduk, bismillah. Buka kitab, bismillah. Tutup kitab, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Walaupun orang sampai cemuh tak suka dengar kita sebut bismillah, teruskan amal dengan bismillah tu, pasal dia adalah salah satu kawaid zikir pada Allah Ta'ala. Cuma atas lanjutan belajar, apa dia? Bukan saja zikir, tapi hati hadir. Macam mana hati hadir? Sebut bismillah. Apa dia? Dengan nama Allah aku makan. Yang Allah lah beri aku makan. Allah yang rezekikan aku, untuk boleh pada aku makan. Makan pula. Allah yang bagi aku boleh kunyah. Allah yang bagi aku boleh rasa. Allah yang berikan apa perut kita dah masuk barang tu, dia boleh hadam dan boleh selesaikan bagaimana untuk proses dia. La ilaha illallah, dengan nama Allah. Itu saya lalu. Kemudian alhamdulillahi ala silatihi. Kitab dia bermula selepas bismillah ni, alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah. Bahasa terjemah dia, puji-pujian itu khas bagi Allah Ta'ala. Kerana bab puji ni memang puji khas Allah Ta'ala. Kepujian hanya boleh diberi pada siapa yang menjadikan seluruh alam ni. Pasal selain daripada yang menjadi tak layak untuk dipuji, pasal sama-sama dijadian. Selayaknya untuk ada pujian ni, mestilah siapa yang menjadikan semua makhluk ni, itulah layak pada dia puji. Satu perkataan alhamdulillah tu, dalam tu maksud dia tu. Saya sebut sekali lalu je lah, panjang umur jumpa, pergi ngaji, belajar. Pasal alhamdulillah ni, bismillah, alhamdulillah,
Allahu Akbar, la ilaha illallah ni, kita biasa dengar kalimah-kalimah ni. Kalau kita tak belajar betul-betul, harap kata terjemah ya, kita rasa macam kita faham, tapi sebenarnya kita tak faham pun apa benda maksud yang kita duk ungkap, kita duk sebut, kita duk bicara. Apatah lagi tak faham dari sudut apa hubungan dia dengan nak bagi rasa dalam hati sanubari dengan apa yang kita duk buat setiap hari tu kan. Jadi alhamdulillah saja kenyang, alhamdulillah memang dah jadi amalan kita, tambah duk sendawa pula. Jangan. Alhamdulillah, rasa apa? Dalam hati tak hadir kan. Inilah lemah kita. Itu pun kita baca kitab, kita sebut dah, inilah lemah kita. Dia tak lemah salah, maka ditaklif pada kita apa dia? Uzkurullaha wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, pasti kamu akan berjaya. Jadi apa jalan ingat Allah Ta'ala? Sebut mulut. Apa jalan ingat Allah Ta'ala? Hadir hati. Sedarkan dengan ilmu yang telah kita belajar dan kenal, dan telah dikenalkan kita dengan Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala ni? Dialah wajib wujud. Aku ni mungkinul wujud. Jadi dengan apa, Allah Ta'ala, pasal dia wajib wujud, semua makhluk dijadikan, walaupun tengok pada manusia ni ada kecantikan, ada kehebatan, tiada yang hebat melainkan Allah. Makhluk sebenarnya asal tak ada apa pun, bila Allah bagi jadi, dan dengan sifat dan ciri tersendiri, sebenarnya memang balik kepada Allah Ta'ala jugalah puji. Maksudnya apa? Yang layak dipuji adalah yang mempunyai sifat ketuhanan, yang tak hajat pada sesuatu, yang dialah yang menjadikan satu. Itulah yang atau istilah Quran Hamid, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala dialah ghani, dialah satu-satunya zat yang tak hajat pada sesuatu, dan dia ghaniyul hamid, di atas dia tak hajat pada sesuatu tu, itulah layak pada dia segala ciri-ciri dan sifat kepujian. Tu ambil syarahan alhamdulillah sekali lalu. Jadi datang nak rasa zauki dia macam mana? Rasa kan bismillah satu hal, dengan nama Allah, dengan Allah aku boleh sampai sini, dengan nama Allah aku boleh ngaji ni. Bismillah, bismillah, walaupun sekadar bismillah macam tu. Lepas tu alhamdulillah sama juga lah. Alhamdulillah boleh ngaji begini. Alhamdulillah dia masih bagi aku hidup. Apa maksud alhamdulillah tu? Rasa kan apa yang dapat kat kita tu semua sekali datang daripada Allah Ta'ala. Semua datang pada Allah Ta'ala. Jadi bila datang pada Allah Ta'ala, tentulah daripada Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala saja yang layak kepujian. Lain pada Allah Ta'ala tak layak untuk dapat kepujian hakiki tu. Tak ada. Atau kita belajar bab akidah, tak boleh kita nak berikan kepujian melainkan siapa yang dalam syariat suruh kita puji dia. Khas atas milik puji ni siapa? Allah. Allah. Jadi itu yang alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah ya alhamdu mustahiqun lillah. Alhamdu sabitun lillah. Pujian ni memang sabit untuk Allah Ta'ala. Tiada hal lain. La ila ghairih. Siap. Jadi puji-pujian tu, pasal apa kita puji Allah Ta'ala? Alhamdulillahi ala silatihi. Asal terjemah, ala silatihi, di atas silah dengan mana? Kurniaannya. Sebut ala dengan mana? Li dengan mana lam. Pujian bagi Allah Ta'ala kerana kurniaannya. Yang tu pun kalau kita belajar nahu apa, macam-macam cara tu, kenapa tak guna ilah atau guna atau ala silatihi. Janganlah kalau sebut tu, biar dulu. Jadi puji, kita puji Allah Ta'ala pasal apa? Kerana kurniaan Allah Ta'ala kat kita. Banyaknya. Memang antara kita hidup dan puji alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak mana alhamdulillah? Tang apa Allah Ta'ala kurnia kat kita, yang dia beri, sama ada dia bagi direct kat kita ataupun dia bagi indirect kat kita, sedarkan maksudnya puji itu adalah untuk dia. Pasal dia lah pemberi kurniaan semuanya. Walaupun kita dapat gaji,
Sebenarnya Allah bagi gaji, lalu kot majikan. Dia bagi kita ada tanah, ada harta, orang ni bagi. Allah yang jadikan ni bapak kita, adik-beradik kita, tok wan kita, dengan sebab tu dapat harta benda. Contohlah. Jadi puji itu siapa? Allah lah yang beri segala kurniaan. Baik, kalau ikut nak fokus faham itu macam tu. Kemudian itu bermula penghormatan Allah Ta'ala serta rahmatnya ala nabiyyin ja'a bitauhid. Jadi setelah dimulakan bismillah, alhamdulillah, dia nak doakan pula penghormatan serta rahmat yang Allah Ta'ala beri ala nabiyyin ja'a bitauhid, beri ke atas seorang nabi. Nabi ini ja'a bitauhid, yang datang dengan bawa ajaran tauhid. Jadi setelah dia mula dengan bismillah, alhamdulillah, bahasa kita dia nak selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mengajar juga prinsip kita apa dia? Kaedah kita praktikal lah harian ni, yang kita nak betulkan apa? Sedarkan ke Allah Ta'ala, sedarkan ke Rasulullah. Hari-hari hak kita nak bagi betul, nak repair, betulkan diri kita ni, Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Tak ada lain. Kalau hidup kita tak mula dengan Allah Rasul, tak akhir dengan Allah Rasul, tak sentiasa dengan Allah Rasul, maksudnya bahasa saya dah sebut lah ni apa? Pelak. Pelak lagi lah kita. Pelak lagi. Kita tak kerti lagi perjalanan agama tu, yang kata agama kita agama Islam, mesti bersama kat kita ada iman. Iman ni apa? Nak iman ke siapa? Apa makna iman? Iman ni huwal yaqin. Iman ni tasdik, membenarkan Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi kalau tak boleh hidup dalam keadaan puji Allah Ta'ala, sedarkan kurniaan daripada Allah Ta'ala, tak boleh hidup dalam keadaan sedarkan kat Rasulullah. Maksudnya Rasulullah dia ni rahmatan lil alamin, jadi rahmat sekalian alam. Dialah abul arwah, dia bapa bagi sekalian ruh, bahasa itu. Dia abul maujud, bapa bagi sekalian apa yang wujud. Maksudnya kalau tak ada dia, tak akan wujud alam ni. Nisbah nak jadi sebab Allah Ta'ala bagi wujud, atau akidah yang kita faham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seabdul makhluk, maka tentulah dengan sebab dialah Allah Ta'ala jadikan seluruh alam ni yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatul lil alamin. Siap. Jadi dengan itulah dia nak lepas puji Allah, sedarkan apa yang ada pada kita adalah dengan daya upaya datang daripada Allah Ta'ala. Hubungan seterusnya kita adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nak hubungan kita dengan dia? Doakan selawat dan salam. Terjemah dia, salam tu dia terjemahkan penghormatan, salah tu dia terjemah dengan rahmat. Jadi apa maksudnya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kurniaan dan limpah kurnia berbentuk selawat dan rahmat, selawat dan salam, selawat dan salam khas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit kalau kita lihat tu, Allah Ta'ala dah bagi belum rahmat dan keselamatan kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Dah bagi belum? Bagi dah. Rasulullah wafat dah. Untuk pasal apa pula nak doakan rahmat, selawat dan salam? Pasal apa nak doa lagi kat Nabi ni? Nak mengajar kita, antara benda besar dalam kehidupan kita ni adalah kenali Nabi, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa? Nak jadikan apa yang ada pada dia supaya ada pada kita. Dengan bahasa apa yang dipakaikan pada Rasulullah, akhlak dia, akidah dia, perjalanan hidup dia, seharian dia, tingkah laku dia, bagaimana ibadat dia, muamalah dia, munakahat dia, bagaimana pengurusan dia dalam masyarakat, macam mana untuk dia nak tunaikan tuntutan menjadi khalifah Allah. Maka apa yang ada pada Rasulullah, itulah nak kena ada pada kita.
Jadi selawat salam ni nak mengajarkan satu akidah, apa dia? Rasulullah ni walaupun Allah Ta'ala dah beri selawat dan salam, Rasulullah pun dah wafat dah, tapi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ada kasih pada Nabi SAW ni, dengan kita memahami dia, mengenali dia, faham kedudukan dan martabat dia, walaupun dia dah wafat. Walaupun dia dah wafat, tapi apa yang kat kita ni tiada lain melainkan dengan sebab dia lah maka kita dapat. Kalau ada, tak ada. Satu, kat kita ni diperintahkan untuk selawat dan salam untuk menunjukkan kasih kita pada Rasulullah SAW, satu. Dan juga pasal Allah perintahkan kita untuk selawat dan salam. Ayat mudah yang kita selalu dengar, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat dia. Begitu juga para malaikat mengucapkan istighfar dia untuk Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kenapa berselawat atas Nabi? Pasal dia ada satu sebab besar untuk Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Rasulullah pernah sebut, kata man salla alayya salatan, siapa yang selawat atas aku sekali, sallallahu alaihi ashran, Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada dia 10 kali ganda. Jadi apa jalan kita nak selamat? Banyak selawat. Sekali pun tak doa untuk kita. Sekali pun tak doa, Ya Allah berikanlah aku keselamatan, berikanlah aku kesejahteraan. Tak ada nak sebut tu, pasal baik berdoa kepada Rasulullah, Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Misal, lebih baiklah kita berselawat. Kalau ada orang amalan macam tu pun, amallah, tak ada masalah. Pasal memang kena ada satu perasaan membesarkan dan mengagungkan Nabi SAW dalam hati. Pasal itulah, selepas dia mulakan Bismillah, Alhamdulillah, nisbah praktikal dia harian, apa dia? Memang dia membesar dan mengagungkan sungguh Nabi kita Muhammad SAW ni. Satu kat kita kalau nisbah praktikal, azan contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beriman pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya besarnya kedudukan Rasulullah ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal dia makhluk yang paling istimewa. Walaupun dah wafat. Sikit lagi dalam bab wafat. Walaupun dia dah wafat, dia dah meninggal. Dia meninggal tu maksudnya bercerai roh daripada jasad. Itulah wafat. Tapi bukan dah selesai bila wafat, dah tak ada hubungan dengan kita. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan dia wafat, roh dia yang hidup di alam barzah tu lebih hidup daripada hidup dia ada kat dunia. Itu pun bagi betul kat akidah kita dengan Nabi SAW. Bahkan umum akidah kita ada pahaman nisbah orang yang walaupun dah meninggal, dah meninggal lah, khasnya meninggal dalam peperangan, Allah Ta'ala kata apa? Di atas larangan kita salah tanggap dan berakidah pada orang-orang yang istimewa ni, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang yang dibunuh pada jalan Allah Ta'ala mereka ni mati. Tak. Itu baru perang dengan orang kafir. Jangan sangka mereka ni mati. Jangan duk intiqad mereka ni mati. Bal ahya'un, bahkan sebenarnya dia hidup. Apa maksud uraian ayat Quran ni? Kata ulama untuk memahamkan ayat Quran tu, jangan sangka kamu mati, maksudnya jangan sangka mereka ni dah mati dalam peperangan tu, bercerai roh daripada jasad. Mati tu habis ya, selesai ya. Tak. Jangan buat akidah bodoh gitu, bahasa kasar gitulah. Bahkan macam mana? Sebenarnya dia hidup. Apa dia hidup? Apa yang hidup? Roh dia hidup. Dia hidup satu alam lain daripada alam kita yang kita tak duduk lagi alam tu. Tapi dia hidup. Hidup pula, hidup macam mana? Hidup yurzaqun, sentiasa diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Rezeki daripada mana? Daripada syurga. Kita kat sini mana ada rezeki daripada syurga? Duduk atas muka bumi ni, yang dapat makanan syurga, antara kisah yang pernah berlaku dalam dunia ni, siapa?
Pernah dapat makanan daripada syurga? Ha? Nabi Musa. Dan kaum dia, apa dia? Makanan syurga tu. Yang nama dia apa? Manna wa salwa. Orang mati sabilillah macam mana? Hari-hari yang kena syurga. Setiap masa makanan syurga. Setiap hari boleh masuk syurga. Bestnya. Mati tak mati? Kalau orang mati perang dalam perang sabilillah, orang yang syuhada ni dengan nabi-nabi, siapa tinggi lagi pangkat? Nabi ya. Jangan salah akidah tu. Yang tu yang banyak umur kita jumpa nanti dalam bab-bab akidah, khasnya dalam kitab yang kita nak pakai ni. Jangan duk silap sangka kata Nabi dan Rasul ni mati, selesai mati dia tak ada hubungan dengan kita. Bahkan kita nak doa ke, nak minta tolong ke, pasal dah tak ada hubungan dah, pasal dia dah mati. Jangan. Bahkan sebenarnya mereka hidup. Antara orang mati syahid dengan Rasulullah, siapa lagi hidup? Rasulullah lagi hidup. Bahkan tak adalah bahasa gitu lah. Tapi nak kata siapa lagi dalam rahmat besar di sisi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi, siapa? Rasulullah ke orang mati syahid? Jangan salah akidah tu. Jangan kata yang ni spesialis untuk orang mati syahid aja. Nabi Rasul bukan semua mati syahid. Nabi Rasul ada yang tidur mati di pembaringan. Jangan silap akidah, jangan sewil itu. Akidah kita walaupun Rasulullah istilahnya mati di atas pembaringan, bukan mati dalam peperangan, iman dia, arif dia dengan Allah Ta'ala, akidah dia dengan Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh challenge tu. Siapa? Dia faham sungguh perjalanan tauhid. Satu, walaupun dia dah wafat, ada hubungan lagi yang kita? Ada? Kalau dia hidup, kita minta tolong, boleh? Dia dah wafat, kita minta tolong, boleh? Apa masalah? Bahkan atas syarahan ulama, apa dia? Doktor ni, kita minta tolong dia. Doktor tolong, saya nak ubat. Antara minta tolong dengan doktor ni, dengan minta tolong, ya Rasulullah, tolong aku ya Allah, ya Rasulullah. Soal, siapa lagi hidup? Rasulullah lagi hidup ke doktor lagi hidup? Jangan salah akidah tu minta tolong dengan doktor syirik. Tak syirik? Bukan syirik minta tolong kat makhluk. Bukan syirik ke? Minta tolong kat makhluk dengan i'tiqad makhluk lah bagi pertolongan, memang syirik Bukan nanti minta tolong kat doktor. Ngantuk, minum kopi. Siapa bagi hilang ngantuk? Kopi. Syirik walaupun minum kopi. Nak syirik ni bukan nanti pergi minta pertolongan dengan Rasulullah. Kau minum kopi, syirik Kau minum air, syirik Sakit, pergi jumpa doktor, syirik. Satu, kena faham perjalanan akidah. Dia buat i'tiqad. Kita ada sebut ni perjalanan sabab. Yang sabab ni, yang ni amalan jasad, amalan hati macam mana? Atau orang beriman dia takkan ubah hati dia apa? La ilaha illallah, tiada beri mudarat manfaat ni melainkan Allah. Macam mana pun perjalanan sabab ditaklif kat kita buat sabab. Very good, faham kot tak sebut apa kan? Jadi nak cerita apa ni? Khas nak sebut kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada akidah kita kat dia. Khasnya atas nak sebut minta pertolongan dengan dia. Minta, ya Rasulullah, unzurna, Allahumma salli. Isma' qaulana, unzur ahwalana, pandanglah keadaan kami ni macam mana ni. Kau dengarlah apa yang kami nak minta ni. Dia dengar ke? Awak dia tak dengar? Itu yang kalau kat dunia pun kita duk mengadu kat dia, tambah dia dah wafat, atau istilahnya dia duduk alam mutlak. Dan kalau kat dunia pun nak pergi terbatas dengan kenderaan dan sebagainya, tapi bila duduk di dalam alam barzakh, bukan alam ni, alam barzakh tu kita memang tak nampak dia, tapi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala adalah sangat-sangat, bahkan yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala. Itu akidah kita dengan Nabi SAW. Bahkan semua Nabi-Nabi dan Rasul memang duduk kedudukan istimewa. Bahkan yang tak Nabi pun yang mati syahid. Begitu juga orang-orang yang sangat taat pada Allah Ta'ala, atau istilahnya disebut para awliya. Mereka ni adalah waliullah. Mereka ni adalah
makhluk yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Hidup mereka dalam keadaan sentiasa nak taat pada Allah Ta'ala. Kalau awliya pun taat, syuhada pun taat, Nabi Rasul macam mana? Itu yang antara kita belajar dalam akidah, Nabi Rasul mesti sidik, amanah, tabligh, fatanah. Amanah mesti maksum, tak akan ada apa-apa nama buat dosa sama sekali. Itu Nabi Rasul. Baik. Jadi selepas bismillah, alhamdulillah, nak menjaga akidah kita setiap hari apa dia? Selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita faham siapa kedudukan Rasulullah ni, di mana dia, kedudukan dia, supaya ada perasaan cinta pada Rasulullah. Lepas tu nak buat apa? Banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita ni kalau nisbah amalan memang sikit lah kan. Nak kata apa? Terlalu sedikit. Perasaan kita pun nak hidup hati dengan Allah, dengan Rasulullah ni terlalu sedikit. Satu nak tak nak, yang ada amalan yang kita jumpa Tok Guru ada bimbing kita, dia paksa kita, pergi paksa kita tak? Dia paksa kita suruh zikir, dia paksa kita suruh selawat. Jangan tak tahu, walaupun paksa, buat je, taat je, patuh je, ikut aja. Lepas tu dia ajar lah macam mana nak hadirkan hati pada Allah Ta'ala, pada Rasulullah. Ikut je, patuh je kan. Tak apa, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, apa yang telah diasuh, diajar kat kita akan hidup hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sebab kita ni memang tuan-tuan, saya tak tahu lah kan, kalau sebut saya sendiri, nak kita sendiri nak boleh kenal Allah Ta'ala tu memang bebai. Bebai tu, yang tu kot bahasanya. Apa bebai ni? Bodoh, bengap, lembab. Kalau dengan usaha ikhtiar kita lah nak kenal Allah Ta'ala. Jauhnya. Tak ada lain melainkan dengan sebab limpah kurnia Allah Ta'ala. Dengan sebab tutup guru kita, para ahli ulama, para awliya ni, atau wasilah mereka, perantara mereka, sabab mereka. Mereka beri tunjuk ajar kita, bimbing kita. Dengan sebab tu kita boleh kenal, boleh faham, boleh hidup hati kita, ada kesedaran kita, ada his kita, ada perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab atau antaranya jalan dia atas jalan taklif syarak, apa dia? Zikir. Antara jalan dia selawat. Pasal apa tu? Tak ada maksud kita atas muka bumi ini melainkan betulkan perjalanan hati dia. Perjalanan jasad, tak saya punya sebut salah apa, babi pun jasad, tapi dia tak ada roh, kolbi tak ada. Kita pun kalau hanya dengan jasad, macam mana? Macam babi, pandai. Macam babi. Bahasa Quran dia tak sebut babi. Allah Ta'ala kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka ni adalah macam lembu kambing. Lembu kambing dengan babi serupa dari segi martabat dia haiwan. Kita pun kalau tak ada hati sanubari dengan Allah Ta'ala dan Rasul, macam mana? Bahasa kasar senang, macam babi. Macam babi. Saja sebut babi tu bagi nampak jijik sikit. Babi kita ni. Memang babi. Memang babi. Saja buaya ajak macam tu. Macam babi. Itu macam mana nak keluar daripada takluk hayawan ni saja. Mesti ada hati sanubari, celik ke Allah Ta'ala. Macam mana nak celik hati sanubari? Itu yang kita duk belajar, bab iman, baca kitab akidah, bagi faham, nak bagi hidup hati, ada perasaan, ada kesedaran. Atas kaedah sabab juga belajar dalil, burhan. Ada bab-bab yang kita pernah belajar pun, nak belajar barahin. Macam mana dengan lihat makhluk kita boleh kenal khalik makhluk. Kita makhluk. Udah, aku ni sedar, aku kenal diri. Aku ni asal tak ada, aku asal daripada air mani. Allah yang bagi aku hidup. La ilaha illallah. Hina-dinanya aku asal daripada air mani, keluar daripada lubang kencing. Mak aku, kita keluar daripada mak kita, keluar daripada melalui lubang haid, lubang nipas. Tempat najis belaka. Itulah kita. Tak ada sebarang kemuliaan. Bagi hidup pula ada nyawa, tak ada nyawa, tak ada nilai kita, orang kabur hilang dalam tanah. Ni nyawa siapa? Allah yang bagi kemuliaan kat kita. Ya Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru ada iman.
Tu pun dengar, saya sebut ni. Tu mulut dia. Baru dengar informasi. Dalam hati kan tak ada ni. Tak ada pun masalah. Ya Allah, kau lah bagi hidup aku. Kau lah bagi mendengar aku. Kau lah bagi melihat aku. Yang ni yang kalau kita jumpa tok guru, alim ulama, para awliya ni. Buat apa nak jumpa ni mah? Jumpa mereka ni, mereka orang yang hidup hati. Mereka ni bila orang hidup hati, minta dia orang doa. Supaya doakan supaya hati kita berhidup. Saya mengaji kat India kan, tengok tutup guru, khalifah-khalifah syekh sana lah yang tutup guru besar tu kan. Allah, kadang orang awam biasa kan. Tu orang awam biasa. Ni dia punya ketua-ketua dia orang ni, khalifah-khalifah dia orang ni. Ya Allah, dengan akhlak, dengan amalan mereka, dengan hati sanubari mereka, dengan akidah mereka dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Ni jumpa kita ni, kita datang, kita pun tak berapa faham bahasa dia. Dia memang tak faham bahasa kita kan. Apa saya nak sebut ni? Kita datang tu, dengan takwa yang ada kat dia tu, dia jumpa kita, dia kata, apka doa karo. Bunyi Urdu sikit. Apa dia? Kau tolong doa untuk aku. Segan je kita dengar. Kita yang bodoh yang baru pergi sana nak belajar, yang benar baru pergi bahasa itu. Saya sebut saya lah, saya tak kata orang lain. Dia suruh kita doakan untuk dia. Aku nak minta doa hampa supaya aku ni jelek. Hampa suruh aku doa untuk hampa pula. Kalau saya lah, saya kata apa? Macam perli aku. Sebut saya. Ni perli aku ni. Dia nak minta kita doa kat dia. Padahal dia yang celik mata hati. Aku dah gelap. Dia minta kita doa. Ini perli aku ni. Bagi aku usaha kuat sikit. Cari sabak kuat sikit. Bagi cerlik sikit mata hati. Duk buta. Saya nak cerita apa? Jumpa tutup guru alim ulama. Buat apa? Minta tolong doakan. Tolong doakan. Memang yang ni adalah akhlak dan peribadi. Semua orang-orang yang pernah, yang ada kasih dengan Nabi SAW dan faham perjalanan-perjalanan hubungan dengan ilahi, memang macam ni akhlak mereka. Saya jumpa tutup guru alim ulama ni, dia orang bukan dia rasa dia hebat, dia bangga dengan apa kedudukan yang ada pada dia. Tak ada. Lagi kita jumpa orang yang hebat-hebat ni, lagi kata dia, tolong doa untuk saya. Tolong doa untuk saya. Tu saya dengar. Iyai. Tu saya kata macam perli saya dia suruh kita doa untuk dia. Padahal kita pun kita tahu lah jahatnya nafsu kita, buruknya perangai kita, malasnya kita ni banyak lagi. Dia suruh kita doa untuk dia. Kita nak minta dia doa kat kita. Ya Allah, ya Allah. Sedarlah diri kita ni memang banyak masalah. Tentu satu hal, dan nak sebut kata jumpa orang baik-baik ni minta doa. Itu satu hal. Yang kita jumpa orang baik-baik ni, yang orang dah baik-baik dah meninggal ni macam mana? Tak boleh kita minta doa dengan dia kan. Ya Rasulullah, undur halana wasma' qaulana. Tengoklah hai kami, dengarlah perkataan kami duk minta ni. Nisbah kita akidah memang Rasulullah lagi hidup daripada segala orang yang dah hidup kat muka bumi ni. Itu akidah kita. Satu, bagilah salam kat Rasulullah. Selawat dan salam lah untuk Rasulullah. Atau nak minta bantuan, mintalah bantuan dengan Rasulullah. Itulah ada akidah kita dengan Rasulullah. Memang ni akidah kita, ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah pun. Orang ada masalah ni orang yang memang tak ada akidah dengan Rasulullah. Jangan kata orang awam, hatta Rasulullah wafat pun kata dia, Rasulullah dah mati. Bukan ada manfaat lah kita nak pergi minta kat dia. Kasarnya bahasa. Kasar bahasa tu bodoh ya, tak kerti, tak ada agama apa kan. Kasar sikitlah bahasa-bahasa itu. Satu, mereka memang siap dalil Quran lagi, innaka la tusmi'ul mauta. Ini kata bodoh baca ayat Quran, faham zahir, yang tak ada mursyid nak faham ayat Quran, baca ayat Quran lagi sesat ni. Dia kata apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tak boleh bagi dengar orang yang dah mati. Wala tusmi'u summad du'a, dan kamu tak boleh bagi dengar orang yang pekak akan apa-apa panggilan. Ayat tu nak cerita apa? Faham Wahabi bodoh tu, Wahabi bodoh kenalah kan. Memang bodoh. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Apa dia?
dia faham innaka la tusmi'ul mauta, kamu tak boleh bagi dengar orang mati tu. Dia faham umumnya orang mati ni, semua orang mati, dia tak dengar apa-apa dah apa yang kita duk cakap, apa yang kita duk bicara. Dia fahamnya tu. Sedangkan ayat Quran tu, al-mauta ayat tu, dia bukan kalam hakiki, dia kalam majazi. Kalam majazi. Dia kalam majazi. Macam mana pernah turun ayat Quran, orang Taala kata apa? Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta kat sini, dia akan buta di akhirat esok dan jadi jalan yang sesatnya. Datang seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Maktum, buta tapi beriman. Dia kata, ya Rasulullah, adakah orang buta tu, yang buta kat sini, buta kat sana tu, adakah aku ya Rasulullah? Datang ayat Quran, Jibril datang masa tu bagi wahyu, cerita apa dia? Fa innaha la ta'mal absar. Fa innaha skena kan? La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maksud daripada Al-Quran tu bukan dikenaki buta tu adalah buta mata, tapi fa'in buta tu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tapi buta hati yang ada dalam dada, tak nampak mata hati, tak sedar, tak kenal Allah Ta'ala. Hatu yang buta di akhirat. Jadi ayat Quran tu majazi, buta bukan buta mata tapi buta hati. Tu mati tu, kamu tak boleh memperdengarkan orang mati. Orang mati mana yang tak boleh kita bagi dengar? Orang mati hati. Kau cakaplah apa pun, dia kan dengar. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Kamu tak boleh mendengarkan orang yang pekak ni apa-apa pendengaran, apa-apa panggilan. Orang pekak memang tak boleh nak bagi dia dengar. Apa maksud orang pekak tu? Orang yang pekak, orang mana orang buta mata hati, yang dipekakkan telinga dia, walaupun telinga boleh dengar, tapi dia tak mau dengar benda hak, itulah pekak namanya. Quran tu majazi juga hakiki. Kalau Wahabi yang tu dalil dia kata Rasulullah pun kalau mati ya. Ui. Apa dia buta tak tengok ayat Quran lain? Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Tu buta apa? Kau tak faham ayat Quran tu. Satu belajar dengan Wahabi ni bahaya, pasal dia tengok ayat Quran ni, dia partitionnya satu. Tengok apa? Satu tengok tu Kau jangan tengok ada ayat lain. Kita mengaji ulama ahli sunnah wal jamaah kan gitu. Semua ayat Quran tu dia pack. Ni, ambil. Faham je ni. Parti yang telah diproses tu, ambil. Ni, ini faham dia. Allah, Rasul, syuhada. Ni macam ni. Ni makhluk Allah. Dia bagi kita dalam bentuk faham tu. Faham tu. Bukan bodoh faham seketul tu. Lagi ni lain. Kita bukan gitu. Ngaji tak, memang ngaji tak habis memang. Na'udzubillah. Itu satu hal lah. Memang tak habis itu satu hal. Kita yang ngaji habis ni macam mana pula? Ngaji habis jaga juga. Apa dia? Akidah ada, faham ada, alhamdulillah. Betul apa masalah? Ngaji pergi habis juga. Apa dia? Kita nak sampai ke Allah Ta'ala bukan senang. Walaupun kadang ilmu dah ada, tapi apa dia? Nak amal susah. Nak hidup hati susah. Itu apa kaedah dia? Ada juga formula ulama bagi. Apa dia? Mujahadah. Jumpa ulama tutup guru satu hal, lagi apa? Kena mujahadah. Apa kaedah mujahadah? Allah Ta'ala bagi jamin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami pasti bagi petunjuk. Bukan bagi petunjuk satu. Lanahdiyannahum subulana. Subul tu jamak bagi sabil. Semua jalan-jalan nak kenal Allah Ta'ala bagi. Satu. Atas syarah ulama tafsir, jalan mana? Jalan zat, jalan sifat, jalan af'al, jalan milik. Allah Ta'ala bagi kenal satu-satu. Dan ulama kita dah bongkar dah pun untuk kita. Mudahkan formulasi dah kat kita pun. Macam mana jalan untuk pergi ke Allah Ta'ala. Kita jumpa tutup guru yang memang di atas jalan yang lurus ni, dia akan bagi kita jalan. 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 Dia akan bagi kita jalan.
Dia ajar kat kita berjalan tu, dia dah ajar seluruh perjalanan Quran dan hadis. Ambil yang ni. Walaupun kau tak pergi tengok tak bersih. Walaupun kau tak pernah belajar sebiji hadis pun. Sebuah hadis pun tak pernah belajar. Tapi dia tunjuk jalan kita tu. Jalan tu adalah intipati seluruh perjalanan Al-Quran dan hadis. Dalam masa yang sama tu. Siap. Semua. Semua. Walaupun jalan dia kita tengok, alah senang je. Senang pasal dia dah formulasi yang untuk kita. Allah Akbar. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Satu kat kita atas kita duduk bercara ni, kita nak doakan selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tu juga atas cara ulama kita. Nanti ke belakang pun dia akan sebut bila Rasulullah ni adalah makhluk mulia, kita tak jumpa Rasulullah. Yang kita jumpa siapa? Pewaris Rasulullah. Satu, kita ada hubungan, mesti ada hubungan, mesti ada rabitah, mesti ada salasilah berhubung dengan kita yang guru kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu orang sebut riwayat hadis-hadis, bukan saja hadis. Engkau beramal tu, amal tu, apa amalan yang kau bawa tu, pahaman yang kau bawa tu, sampai tak pahaman yang kau bawa tu, akidah yang ada kat engkau tu, kalau disebut hadis pun kau faham, kena sampai kat Rasulullah. Amal yang kau bawa, cara yang kau faham, kaifiat yang kau faham tu, sampai tak macam mana Rasulullah yang ajar faham macam tu kat para sahabat. Kalau tak betul dengan kita punya proses perguruan, nanti bukan kita buat faham yang Rasulullah ajar pada sahabat, sampai pada kita melalui pewaris Nabi dan Rasul ni, para ulama, para awliya kat kita ni. Kalau kita tak pergi ambil daripada orang-orang macam ni yang ada hubungan, yang kita kena ada hubungan dari segi akidah dengan mereka, ada hubungan dengan musyafahah, talaqi dengan mereka, ambil macam mana asuhan yang mereka asuh kita. Habis-habis pergi belajar sendiri je, buat research sendiri, baca kitab sendiri, ambil huraian sendiri. Sesat barat lah kita. Na'udzubillah. Tentu kita ada proses perguruan. Memang ada. Dan kita ada guru kita. Nisbah guru kita pula siapa? Tengok Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ni nak mari sini, nak sampai ke kita pun bukan jumpa dengan ni mah. Ni, baca Matan Jarrah, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dua belakang lah. Ni saya pun mengaji ni macam mana? Saya mengaji dulu dengan menantu Tuan Guru ni. Hati mula-mula saya mengaji Matan Jarrah ni. Almarhum Tuan Guru Haji Hashim Anang. Masa tu saya duduk dengan Datuk. Mula-mula saya menghadap Matan Jarrah, mengaji dengan dia. Memang ngaji matan aja pun. Tak pegang syarah apa pun, pegang matannya. Hari-hari kena hafal tasbih. Dah tasbih, boleh aja. Boleh aja. Masuk, tasbih, baca. Ikut. Lepas tu saya baca ni macam mana dia baca? Baca, ikut. Tasbih, dah hafal. Tulis. Hafal. Esok hafal. Tek. Ni maksud debak gedebuk. Ada salah silap. Ada guru yang ajar. Ada tempat sandaran. Tu kita ajar macam mana kita belajar macam tu. Kita ajar tu. Dan memang senang je faham pun. Macam tu punya. Dan kita jumpa guru yang memang seperguruan, sealiran ni, dia punya faham sama kan? Sama. Tak berubah sikit pun. Yang berubah hak mana? Hak cara tak sama. Tak payah sebut lah tak sama. Tak berapa suka nak sebut pun. Kita ambil yang memang jalan kita, ulama-ulama ni sebut bestnya, murninya, dengar best, sedap, terbuka hati, dengar faham tu, lagi faham, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, jadi kita nak doakan selawat salam ni atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang nak doa, yang kita doa ni mestilah Nabi Muhammad. Dan Nabi ni dia ciri kan dalam matan ni, kata dia datang dengan mentauhidkan. Ja'a bitauhid, datang dengan ajaran tauhid. Jadi kita dapat tauhid ni melalui apa? Melalui ajaran Nabi ya. Satu, kalau jenis orang walaupun dia buka kitab, tapi tak berguru. Dia baca kitab ikut kepala otak dia nak faham kitab. Dia tak ambil pada tutup guru dan para ulama untuk dia bawa kitab. Walaupun dia bawa belori kitab, sesat. Enggak saya sebut. Pasal kat depan kita banyak ramai kan. Keliling kita bukan jauh pun kan. Tak faham sudah saya nak sebut apa tu.
Dia cabar lagi. Tengok saya boleh bawa berlori-lori kitab, kata dia. Bawa lah kau satu dunia kitab sekalipun. Kau belajar dengan tak berguru. Kau belajar dengan ikut kepala otak kau nak faham kitab. Sesat barat. Lagi kita dengar huraian dia, lagi sesat. Lagi dia nak huraikan, dia nak jelaskan apa pahaman sesat dia tu. Lagi nampak sesat dia tu. Astagfirullah. Kita tengok, ya Allah. Ya Allah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kesian tengok. Kesian tengok. Pasal apa? Pasal dia tak belajar dengan proses yang betul. Bila belajar proses dengan tak belajar dengan proses betul, habis. Kelang kabut. Hadanallah. Baik. Jadi Rasulullah ni dia datang dengan bawa tauhid, dan kita pun dapat pelajaran tauhid melalui siapa yang pewaris Rasul pewaris Rasul. Satu kalau mengaji lah, saya duk sebut, saya duk mengaji, Tok Guru sebut, antara kita punya proses mengajian ni apa? Hang dapat ilmu dari siapa? Hang mengaji kat siapa? Siapa Tok Guru hang? Tok Guru dia tanya, hang guru siapa? Kalau guru pun tak pernah nak sebut dan tak ada hubungan dengan guru, macam mana kita nak dakwa apa yang ada kat kita? Pasal tak ada apa yang ada kat kita, mesti melalui guru. Tapi ada orang tu yang dia ajar, dia tak pernah sebut nama guru dia, kan? Dia tak ada guru pun. Guru tak ada, guru syaitan. Pandai pun dia dah lah. Tak ada guru, syaitan. Kita mesti ada guru. Saya bukan pandai sendiri. Saya tak, mana ada kita pandai sendiri. Semua ada guru kita. Bukan guru untuk baca alif bata, baca Quran, bukan guru tu. Guru nak bawa kita atas kita bicara ni, guru nak tauhid Allah Taala ni. Nak faham Allah Taala ni. Macam mana nak tanzihkan Allah Taala, macam mana nak hidupkan hati dengan Allah Taala. Bagaimana kaifiat dia tu. Cara-cara tu. Yang itulah menyebabkan ada hubungan kita dengan guru seterusnya sampai Nabi SAW tu. Kalau tak pernah belajar dengan cara macam tu, macam mana nak ada hubungan, macam mana nak boleh faham, macam mana sepatutnya dipaham. Kalau faham pun lain daripada apa yang dipaham. Dan dia kata walhal waqad arad dinu ani tauhidi, masa dia datang bawa tauhid tu, dia bawa la ilaha illallah tu, masa dia datang tu sesungguhnya telah sunyilah agama daripada ilmu tauhid. Nisbah faham nak beragama ada, tapi nak bawa dengan pahaman tauhid tu tak ada. Dengan bahasa lain macam mana? Rasulullah masa dia datang tu, keinginan manusia nak beragama, nak bertuhan memang ada. Memang ada. Satu, orang sembah tokong ada. Nama Rasulullah ada, orang sembah tokong. Yang itulah yang banyak. Pasal apa orang nak sembah? Pasal mereka ada perasaan nak bertuhan. Dia tahu, dia tak sempurna, dia makhluk. Tapi, apa Tuhan yang nak disembah tu? Kata Allah, dah selesai. Tak lagi. Macam mana nak bawa pahaman tauhid? Nak tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid milik ni, macam mana nak pahaman tauhid tu? Tu yang kita ulama dah ajar dengan parti ni, insya-Allah mudah sebenarnya. Tapi nak cerita apa? Rasulullah masa dia datang tu, tak ada dah pahaman bertuhan yang betul, yang mentauhidkan Allah Taala, tak ada. Tapi pahaman bertuhan tu ada. Nak cari Tuhan ada, satu dia cari siapa nak jadi Tuhan. Tu yang ada sembah kurma, sembah patung, sembah pokok, ada. Pasal dia faham itulah tempat-tempat pergantungan dan pengharapan. Datang Rasulullah SAW ni, tempat pergantungan dan harap ni satu aja. Allah saja ilah. Tak ada selain pada Allah Taala. La ilaha illallah. Allah je ilah. Allah saja yang kaya pada sesuatu. Allah saja yang tak hajat pada sesuatu. Semua makhluk mesti berhajat kepada Allah Taala. Walaupun tengok rupa makhluk berhajat pada makhluk, tapi makhluk letak tempat makhluk, sebenarnya yang menyelesaikan segala hajat dan keperluan kita ialah Allah, yang dia yang menjadikan segala makhluk. Kita lapar makan, memang lapar kena makan. Tapi Allah yang bagi kita makan, Allah yang jadikan apa sumber kita nak makan, Allah yang jadikan siapa makhluk dia, tanah, bumi, matahari, oksigen untuk menghasilkan makanan untuk kita. Sebenarnya Allah yang bagi kita makan. Jangan tak kenal dengan sebab makhluk ni terkecoh kita. Dunia ni jadi mainan, perhiasan, rebutan, bercakaran, menghayalkan, melalaikan kita daripada
boleh mengenal Allah yang jadikan kita. Oh, janganlah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Rasulullah datang celekkan kita tu. Ni Rasulullah datang sama juga para ulama, para aulia ni datang kat kita, celekkan kita buat macam tu. InsyaAllah kita celek. Tapi mesti duduk bawah bimbingan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita, dudukkan kita di bawah satu bumbung, satu payung dengan orang-orang yang memang celek mata hati macam ni. Cuma kaedah kita atas sebut ulama, dia tak nak, suka tak suka, memang kena cari ada majlis yang kita kena duduk dengan orang cerah mata hati. Memang kena ada. Saya sendiri pun memang kena duduk tu. Memang saya kena duduk sebab tu. Pasal kita pun hati pun duk gelap. Memang gelap lah. Apa? Duduk tempat orang-orang yang cerah mata hati ni. Masya Allah. Masya Allah. Kita tumpang cahaya dia. Tumpang dia punya aura dia. Tumpang macam mana faham dia dengan Allah Ta'ala ni. Tambah pula orang ni bercakap, orang ni bercakap, orang ni bercakap. Orang ni ceritakan apa yang Allah Ta'ala zahirkan dalam hati sanubari dia, perjalanan agama ni. Masya Allah, Masya Allah. Makin faham kita perjalanan agama ni dengan taufik hidayah Allah Ta'ala beri tu, dengan duduk berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik ni. Kena duduk juga bermusahabah dengan mereka, duduk semajlis juga kan. Dan mesti murid atau disiplinnya murid. Guru memang guru. Jadikan guru kita ialah benar-benar guru kan. Dan kita murid memang benar-benar murid. Fa'arsyadal qalidi lil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. InsyaAllah tersambung. Jadi Rasulullah bila dia datang, dia buat apa? Ini kerja dia. Fa'arsyadal khalqa. Wallahu a'lam. Ada soalan? Macam mana? Dah setahun? Betul? Dia Alhamdulillah ya dulu. Memang macam tu lah. Kaedah kita apa dia tu, kalau nak guna bahasa tak tahu, kaedah kita mula-mula pun tauhid dah. Tu lama kita karang kitab mula-mula tauhid dah. Mula-mula apa? Bismillah lah. Quran pun mula-mula buka macam apa tu? Bismillah dulu. Nak makan apa? Bismillah dulu. Tu yang kita, benda yang kita nak betulkan tu apa? Memang paling besar dalam kehidupan kita, betulkan hati ya. Kata nak sebut tu kan, tawakal, nak ikhlas, redha, sabar. Kerja apa tu? Kerja jasad. Kerja jasad ni tidur, duduk, baring, lari, berjalan. Itu je kerja jasad. Jasad. Kerja hati apa? Ilmu kerja hati, kenal kerja hati. Tawakal kerja hati, redha kerja hati, sabar kerja hati. Ikhlas kerja hati. Muraqabah kerja hati, fikir kerja hati. Jalan, apa lagi? Semua bab-bab yang kita belajar dalam bab ketuhanan ni, semua bab hati, bukan bab jasad. Bab jasad, kencing, berak, tidur, baring, tu dia kata babi pun ada tu. Babi pun berak, babi pun kencing. Babi tak ada tawakal, babi tak ada tauhid. Babi tak ada arif, babi tak genai, babi tak ada fikir. Babi tak ada ikhlas, babi tak ada tawakal. Mana ada? Babi tak ada qanaah, babi tak ada sabar. Mana ada babi? Kita kalau tak ada tu, kita nyanyi lagu sikit. Nyanyi daripada babi. Apa dia? Kita serupa. Saya ingat melawak sikit tu. Babi kata kita serupa. Alhamdulillah. Ada Allah. Saya jawab soalan tu. Jadi memang tu yang ulama kita bila kita jumpa tutup guru macam ni, awal-awal baca kitab bukan dah hujung mau dapat tauhid. Macam mana? Awal-awal tauhid dah. Bismillah tauhid dah. Alhamdulillah tauhid dah. Selawat salam tauhid dah. Ada akidah dengan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujung kitab Awal kitab lah. Dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itu? Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.